Selamat pagi semua ke Dongga Arena. Malaysia tewas di tangan Vietnam menerusi keputusan 3-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Maidin di Hanoi baru-baru ini. Harimau Malaya terpaksa akur di tangan Vietnam di mana pasukan tuan rumah itu bergantung kepada sistem Chain of Five yang berdisiplin sepanjang 90 minit perlawanan. Berikut adalah beberapa perkara yang dilihat memberikan sedikit kelebihan kepada Vietnam untuk mengatasi cabaran Malaysia dalam perlawanan tersebut. Dalam perlawanan ini, kedua-dua pasukan bermula dengan sistem back three dengan formasi 3-4-3 di mana Vietnam menerima kembali khidmat Dang Van Lam di depan gawang mereka dan tumpuan pastinya terarah kepada Nguyen Tien Lin yang sangat licik. Manakala Malaysia bermain juga menggunakan sistem 3-4-3 dengan menggandingkan Darren Lock dan Lee Tak di bahagian serangan dan Lee Tak kebiasaannya bermain di bahagian tengah. Sebaik sahaja permainan dimulakan, Malaysia terus bermain dengan gear tinggi dalam sistem pressing mereka. Harimau Malaya melakukan desakan dan tekanan segera di kawasan tinggi berbanding Vietnam yang lebih berasaskan sistem pragmatik untuk terus fokus kepada turun secara berpasukan. Sistem ini sebenarnya dilakukan dengan baik pada awal permainan, namun Malaysia tidak dapat mengekalkan corak permainan yang sama selepas Vietnam sentiasa ada jawapan untuk memenangi semula bola di zon rendah. Namun selepas itu Vietnam dikurangkan kepada 10 orang pemain pada minit ke-32 selepas Nguyen Van Tuan diperintahkan keluar padang. Ekoran menerima layangan kad kuning kedua setelah mengasari pemain negara iaitu Dominic Tan. Malaysia seharusnya menggunakan peluang ini dengan memanfaatkan kelebihan seorang pemain. Namun sayangnya, Malaysia tidak berjaya mencipta peluang lebih baik walaupun ada beberapa percubaan, namun hakikatnya tiada sebarang gol terhasil. Vietnam dilihat mengekalkan sistem Chain of Five mereka ketika bertahan di mana Pak Hang Seo tidak mahu menukar sistem kepada back four dengan 10 orang pemain. Berikut adalah struktur asas Vietnam ketika bertahan dengan formasi 5-3-1 dan ini bermakna mereka mengorbankan sistem serangan mereka untuk mengetatkan unit di bahagian tengah dan juga pertahanan. Malaysia dilihat tidak berjaya memanipulasi kekurangan Vietnam ini dan lebih diburukkan keadaan apabila Malaysia dikurangkan kepada 10 orang pemain apabila Azam Azmi diarah keluar padang ditambah dengan penalti yang disempurnakan Vietnam untuk menambah gol kedua. Sebenarnya bukan perkara baru untuk kita melihat Vietnam di bawah Pak Hang Seo akan cuba membuli lawan dengan permainan fizikal kecuali lawan mereka di luar Asia Tenggara yang memiliki saiz fizikal yang lebih bagus. Dalam perlawanan ini, setiap kali situasi bola mati, Vietnam akan memenuhkan kawasan gol Malaysia dan memberikan hari yang sukar buat pertahanan Malaysia yang rata-rata tidak mampu bersaing secara duel fizikal satu lawan satu. Sebelum perlawanan berlangsung lagi, pemain Vietnam iaitu Nguyen Van Quet sudah memberikan bayangan bahawa mereka dipersiapkan dengan sistem lebih fizikal memandangkan Malaysia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang dianggap memberi kelebihan secara fizikal kepada Malaysia. Ini bukti bahawa Vietnam sudah benar-benar bersedia untuk perlawanan ini dengan sepenuhnya. Namun malangnya dalam aksi kali ini Malaysia tidak cukup bagus dari segi fizikal. Gol pertama terhasil dengan sangat mudah daripada sistem ini di mana Malaysia bergelut dengan disiplin bertahan secara berpasukan dan individu. 2 daripada 3 gol Vietnam adalah masalah ketika bertahan secara unit di mana gol pertama diperoleh daripada situasi bola mati. Manakala gol ketiga Vietnam pula terhasil daripada kegagalan pemain berada dalam garis lari di garisan tinggi.
Jelas Vietnam memiliki pengurusan taktikal lebih jelas di mana mereka cuba bermain dengan fizikal dan sentiasa menekankan disiplin secara unit, dan itulah game plan mereka. Keadaan kembali membuatkan mereka berpeluang bermain lebih terbuka ketika pemain Malaysia turut dibuang padang. Jadi secara asasnya, Malaysia berdepan dengan masalah konsentrasi kerana gaya permainan provokatif Vietnam yang membuatkan pemain hilang fokus. Ketika Vietnam beraksi dengan 10 orang pemain, mereka bergantung kepada sistem chain of 5 mereka, dan ketika mereka berada dalam situasi 10 lawan 10, sistem chain of 5 itu dikekalkan dengan asas formasi 5-3-1. Cuma mereka lebih terbuka ketika menyerang. Malaysia turut bermain dengan sistem chain of 5 ketika bertahan, namun dari segi disiplin taktikal, Malaysia memiliki sedikit kekurangan. Ini ditambah pula dengan kontroversi dari pengadil yang benar-benar mencabar mentaliti pemain untuk kekal fokus. Namun diharapkan agar para pemain negara segera melupakan kekalahan ini dan segera bangkit dalam perlawanan seterusnya yang sangat penting buat Malaysia untuk layak ke peringkat separuh akhir. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.